Perayaan dan budaya, ciri utama ikat persaudaraan. Tutup sekolah jika suhu lebih 37 darjah Celsius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kepelbagaian perayaan dan budaya di negara ini perlu jadi ciri utama yang mengikat persaudaraan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan memastikan nilai kepelbagaian terus utuh dengan kasih sayang. Beliau berkata demikian menerusi catatan di Facebook selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Sabah di Kota Kinabalu. Perdana Menteri juga mahu masyarakat terus menyemarakkan cahaya dan nilai murni Aidilfitri sepanjang Syawal yang sedang diraikan. Lebih 20,000 orang hadir pada majlis berkenaan. Majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah RM Jasni serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur. Malaysia Madani pada tahun ini memang cukup meriah dan kepelbagaian budaya bangsa tanpa mengira keturunan sudah pasti bahawa tahun ini Hari Raya disambut cukup meriah di seluruh negara. Dan apa berlaku yang di negeri Sabah sekarang ini, semangat perpaduan dan semangat kekitaan antara masyarakat di Malaysia cukup dikagumi. Jadi ini memberi peluang kepada penduduk Sabah khususnya di sekitar Kota Kinabalu dan juga kawasan yang lain-lain hadir rumah terbuka ini. Saya dipahamkan kunjungan begitu memberangsangkan dan kita cukup teruja dengan kehadiran pengunjung dan juga kita terima kasih kerana Yang Hormat Perdana Menteri dan pemimpin Sabah prihatin untuk bersama-sama dengan rakyat. Sambutan pada hari ini rumah terbuka kerajaan untuk rakyat dan untuk Perdana Menteri beraya dengan kita pada hari ini amat baik. Sambutan tidak kurang daripada 20,000 rakyat yang datang. Sekolah dibenarkan untuk ditutup jika cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 30 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Ini berkuat kuasa serta-merta mulai 28 April lalu untuk semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut perkeliling dikeluarkan KPM yang ditandatangani Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisah Suhaili, arahan berkenaan diguna pakai jika kawasan institusi terlibat di isytihar terkesan dengan gelombang haba oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Selain itu, semua aktiviti luar perlu dihentikan jika status suhu harian berada pada tahap amaran pertama iaitu melebihi 35 hingga 30 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Tahap kesihatan murid perlu sentiasa dipantau bagi mengelakkan sebarang risiko berkaitan strok haba berlaku dan penyakit lain di samping memastikan bilik mempunyai pengudaraan yang baik. Lanjutkan cuti persekolahan secara bersasar atau normalisasikan semula pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah antara yang boleh dipertimbang dalam mendepani cuaca panas ketika ini. Saya merasakan bahawa pendidikan untuk semua pendidikan yang berkualiti perlu diteruskan. Saya kira pengalaman kita untuk memberi pendidikan secara online atau secara PDPR terus diteruskan dan dipastikan pelajar-pelajar walaupun misalnya tidak datang ke sekolah dapat terus belajar dan mengikuti pelajaran mereka dan tidak tercicir. Majikan perlu menyediakan struktur kemajuan kerjaya bagi pekerja masing-masing. Ini bagi memperlihatkan perkembangan kerjaya jangka panjang sekaligus menarik dan mengekalkan bakat dalam organisasi. Menurut Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman, majikan juga perlu mempunyai disiplin dalam mewujudkan amalan tempat kerja yang adil serta bertanggungjawab.
Ini termasuk memastikan tiada sebarang diskriminasi. Beliau menerusi kenyataan sempena sambutan Hari Pekerja berkata, kemampuan pekerja menunaikan tanggungjawab juga perlu diiktiraf dan diberi ganjaran berdasarkan merit. Majikan perlu sentiasa menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat. Keamanan serta keharmonian industri perlu dikekalkan bagi membolehkan negara terus maju. Semak Dasar dan Undang-Undang Buruh naikkan kadar caruman KWSP majikan serta kaji semula umur persaraan wajib. Itu antara 12 cadangan dibangkitkan Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNIMLC bagi memartabatkan pekerja di negara ini. Dasar dan Undang-Undang Perburuhan perlu disemak supaya lebih sesuai dengan keperluan semasa selepas pandemik COVID-19. Masalah kos sara hidup yang meningkat dengan ketara setiap hari juga perlu ditangani. Bagi kadar caruman KWSP bahagian majikan pula, ia dicadang dinaikkan daripada 13 kepada 20%, terutama untuk pekerja bergaji RM4,000 ke bawah. Cadangan lain termasuk kaji semula umur persaraan wajib 60 tahun dan teliti semula bayaran pencen yang rendah kepada pesara syarikat GLC. Saksikan sambutan Hari Pekerja 2023 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada hari Isnin 1 Mei 2023 11.30 pagi hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Bertemu kembali. Keputusan pengagihan kerusi antara Barisan Nasional, BN dan Pakatan Harapan dalam menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri hanya akan dibuat selepas DUN berkenaan dibubarkan. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu akan dibuat di peringkat pusat dalam blok BN serta PH. Pembahagian kerusi itu memang belum kita buat lagi. Kerana saya dah bagi tahu tempoh hari, biar kita buat gerak kerja dulu, ya. Kalau kita cerita pasal kerusi nanti memang akan masalah. So, kerusi ini besok kita buat pembahagian selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Beliau berkata demikian pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Rantau. Kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh AMK Alostar membantah kehadiran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Himpunan Madani Kedah 2023 adalah palsu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata kenyataan palsu itu disebarkan oleh pemilik akaun Telegram edisi siasat. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak terpedaya dengan perkara itu. Sementara itu, pihak AMK Pusat turut menyiarkan poster penafian kenyataan media berkenaan. Hantaran itu memaklumkan agar orang ramai merujuk kepada akaun media sosial rasmi Angkatan Muda Keadilan Malaysia untuk sebarang maklumat terkini dan sahih. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas
penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Bertemu kembali. Pembinaan Masjid Changlun Kedah diteruskan dengan tambahan peruntukan 3.07 juta ringgit. Perdana Menteri dalam kenyataan berkata peruntukan tambahan itu menjadikan keseluruhan kos pembinaan berjumlah 5.77 juta ringgit. Projek akan dilaksana segera sekaligus dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat untuk mengibarahkan masjid. Ia merupakan komitmen kerajaan perpaduan dengan meletakkan hak rakyat sebagai tunggak utama. Selain prihatin dan komited memastikan pembangunan seimbang antara semua negeri di negara ini. Langkah memperkenal skim insurans Rahmah dilihat wajar. Perunding Dasar dan Polisi Awam Faizal Ridwan berpandangan inisiatif bersesuaian memandangkan hampir separuh rakyat Malaysia masih tiada lagi perlindungan khas bagi keperluan tersebut. Sejujurnya saya melihat bahawa semua jenis perlindungan kepada kumpulan B40 ini sebagai sesuatu yang baik. Jadi saya berharap supaya kajian dapat segmentationkan perkara ini dalam hal-hal yang berkeperluan. Contohnya jika kajian ini menambah include daripada insurans sedia ada kepada insurans bencana seperti banjir, mungkin sesuai. Yang saya lebih suka kepada idea seperti MyPass 50 yang mana memberi akses yang murah kepada rakyat, tetapi kajian mungkin dapat mempertimbangkan dengan menambah pengangkutan bas pengantara dan penghubung dan menokal laluan-laluan baru untuk rakyat Malaysia lainnya. Apapun kita kena melihat dulu sehingga detail bagaimana insurans ini berfungsi yang akan dibentangkan oleh pemain-pemain industri. KPDN dijangka memuktamadkan skim insurans Rahmah dalam masa terdekat bagi membantu golongan B40 dan M40 selain sudah mengadakan libat urus bersama syarikat insurans tertentu bagi memperincikan skim berkenaan. Menoktahkan kemiskinan tegar perlu jadi agenda penting negara. Tegas penalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, usaha menangani isu-isu ekonomi lain akan menjadi lebih sukar sekiranya kemiskinan tegar tidak dapat diselesaikan. Jelasnya, strategi lebih spesifik diperlukan untuk membasmi kemiskinan tegar secara tuntas. Untuk kita nak mengatasi masalah kemiskinan tegar ini perlu ada usaha yang lebih spesifik, strategi, langkah untuk meningkatkan dari segi keupayaan. Okey, yang pertama keupayaan rakyat dan yang kedua adalah dari segi pembinaan kapasiti. Jadi maksud dia kita bukan hanya bagi rakyat ataupun mereka yang memerlukan itu, kita bukan hanya nak bagi ikan tetapi kita juga perlu mencari jalan bagaimana kita nak mengajar mereka untuk nak memancing ikan. Inisiatif Pendapatan Rakyat yang diperkenal Februari lalu antara langkah bertepatan dalam membasmi kemiskinan tegar. Definisi sebenar kemiskinan tegar juga perlu difahami, memandangkan kemiskinan bersifat dinamik. Saudara, cadangan Sarawak untuk mewujudkan bank komersialnya sendiri bertujuan memudahkan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS mendapat pembiayaan kewangan. Premiernya Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ini sekaligus meningkatkan penglibatan mereka dalam perkembangan ekonomi. Ujar beliau, memandangkan sektor ekonomi Sarawak dijangka meningkat adalah penting bagi kerajaan mencari jalan membantu PKS untuk turut sama memajukan sektor berkenaan. Beliau berucap pada majlis sambutan Aidilfitri di Gedong. Setakat ini, cadangan penubuhan masih di peringkat perbincangan dan beliau akan berusaha untuk merealisasikan perkara itu.
Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Saudara, berita perdana diteruskan dengan H-Click bersama Aisyah Yatim.